kita Ya. tengok setakat ini kita masih lagi berusaha mendapat pengesahan berapa jumlah peratusan keluar sebenar sehingga jam 6 petang tadi. Tetapi kalau kita tengok satu perkara menarik di Kelantan, setakat jam 4 petang jumlah 56% yang dicatatkan paling rendah berbanding dengan 5 negeri lain, sedangkan mereka begitu yakin mereka akan menawan lebih banyak negeri-negeri. Komen Datuk Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali nampak gayanya kempen kita untuk menyedarkan rakyat, khususnya rakyat negeri Kelantan supaya bersimpati dengan orang Kelantan. Nampak gayanya memberi kesan. Kita lihat jumlah pengundi luar yang balik ke Kelantan ni tak ramai macam biasa. Ini antara faktor yang menyumbang. Saya rasa anak-anak kepada penduduk Kelantan yang selama hari ini membiarkan ibu bapa mereka sengsara, merana akibat daripada masalah air di Kelantan dan sebagainya, hari ini bila mereka balik bercuti raya pun mereka terpaksa duduk hotel. Saya rasa ianya sedikit sebanyak sudah memberi kesan. Cuma ada kemungkinan besar saya nampak ianya dapat mengurangkan banyak undi yang sepatutnya disalurkan kepada PAS. Namun mungkin kemungkinan besar belum cukup kuat untuk membawa satu perubahan kepada negeri Kelantan. Namun saya bersyukur kepada Allah SWT kerana kalau ikut keadaan sehingga ke hari ini, prestasi seperti mana yang kita jangkakan, prestasi kita kerajaan perpaduan di Pulau Pinang, di Selangor dan juga di Negeri Sembilan nampak gayanya berada dalam keadaan terkawal. Berada dalam keadaan terkawal. Saya setuju sangat dengan pandangan YB Fahmi tadi. Saya juga yakin bahawa kita akan ada tiga, maknanya status quo, iaitu 3 negeri yang ditadbir oleh kerajaan perpaduan akan kekal di bawah kerajaan perpaduan dan 3 negeri di bawah perikatan akan kekal di bawah perikatan. Cuma saya nampak selain daripada Kelantan, negeri-negeri lain juga masih ada kesan. Saya tak nafikan kita pun dah anticipate. Kita dah anticipate kerjasama baru antara kita dengan kerajaan perpaduan ini, dengan Pakatan Harapan, khususnya dengan DAP ni. Bukan satu benda yang mudah untuk diterima oleh rakyat, khususnya orang Melayu. Sebab orang Melayu ni, terutamanya UMNO ni, daripada zaman Mahathir lagi, indoktrinasi yang dilakukan memang terlalu berjaya. Sehingga kan DAP ni orang tengok, orang Melayu tengok ni begitu takut. Apatah lagi DAP di zaman pentadbiran mereka di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir, yang mana Tun Dr. Mahathir seolah-olah cuba nak highlightkan betapa bahayanya DAP ni. Jadi ianya memerlukan masa. Untuk 8 bulan awal di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ni kita nak tunjukkan DAP ni okey, tak ada masalah. They are more pragmatic compared to before. Diorang ni lebih bertolak ansur berbanding dengan kawan-kawan yang lain. So ini memakan masa. Tetapi saya yakin insya-Allah dalam tempoh 4 tahun daripada sekarang ataupun 4 tahun 4 bulan yang kita ada berbaki sebelum kita berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-16, saya yakin kita boleh yakinkan orang Melayu bahawa kerjasama dengan DAP, PKR, dengan Amanah dan rakan-rakan parti lain ini akan membawa Malaysia ni kembali gemilang. Akan membawa ekonomi Malaysia ni dapat kita pulangkan seberapa segera, untuk kita pulihkan seberapa segera yang mungkin. Dan kita harap kita akan pastikan penderitaan yang rakyat lalui, terutamanya zaman pemerintahan Perikatan Nasional dulu, dapat kita kurangkan sedikit demi sedikit. Dan kita harap dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dengan pelaburan yang masuk mencurah-curah tanpa henti. Baru ni pun YB Fahmi baru announce lagi 5 bilion daripada Singapura dan China. InsyaAllah ianya akan mewujudkan banyak peluang-peluang pekerjaan baru untuk rakyat, khususnya orang-orang muda. Dan
saya yakin tak semua orang muda bersama dengan mereka, tidak semua orang muda tidak rasional dan mengundi mengikut apa yang dipanggil sebagai emosi, kan? InsyaAllah kita mempunyai peluang dan potensi untuk meraih kemenangan besar menjelang pilihan raya umum ke-16 insyaAllah. Baik, YB, kalau kita tengok antara cabaran utama kepada PMX dan juga kepada Kerajaan Perpaduan berdasarkan apa yang pengalaman yang kita lihat sepanjang kempen dan juga keputusan-keputusan tak resmi yang mula masuk, ialah bagaimana untuk membuang stigma yang boleh kita kata mengancam perpaduan kita selama hari ini. Pandangan terhadap sesebuah kaum, sesebuah parti itu terlalu mendominasi sehingga kan dia mampu memadam segala kebaikan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan agenda rakyat. Komen apa ini? Ya, kalau kita dengar dalam sewaktu finale di mana Perdana Menteri ada sebut tentang ekstremisme, bahaya ekstremisme dan mereka yang tunggang agama, ini bagi saya menjadi satu indikator bahawa apa yang sedang berlaku adalah sejak daripada PRU ke-15, apa yang dilabelkan sebagai gelombang hijau. Ini adalah satu perkara yang harus kita teliti, kita fahami kenapa ia wujud. Sudah pasti dia bukan sekadar ideologi, tapi mungkin di situ bagi saya adalah perkara yang perlu kita fahami dan kita rungkaikan dan kita address perkara ini. Bila kita lihat hasil kaji selidik, rata-rata menyatakan perkara asas, perkara utama yang diharapkan oleh rakyat ialah penyelesaian ekonomi. Maka saya percaya mereka yang merasakan hidup mereka pada waktu ini susah mungkin akan percaya kepada apa-apa cerita yang dijaja oleh mereka yang bahasa Inggeris disebut sebagai snake oil salesman. Dia boleh jual apa-apa jenis inilah, dia tukang jual tepi jalan kan, kata makanlah ubat saya ni boleh menyelesaikan semua masalah awak, masalah rambut ke, masalah hati, jantung, semua ni boleh selesai, masalah kulit boleh, pakai je dia kata macam tu. Walhal kita tahu apa yang dijaja, apa yang dijual tu tidak memanfaatkan dan malah merugikan rakyat. Itu bagi saya misalan, ya. Pada waktu ini tempoh 8 bulan. Memang saya pun perlu mengakulah. Saya ambil masa untuk faham selok-belok dalam kementerian, agensi-agensi dan mengenal pasti apa yang pernah dibuat sebelum ini. Dan bagaimana kita boleh mengatasi beberapa perkara. Saya sebut secara general lah. Yeah. Tapi alhamdulillah sekarang selepas 7-8 bulan kita dah faham, okey, ini perkara yang perlu kita lakukan, ini perlu kita utamakan. Tapi macam saudara Fizi pun sebut, kita ambil masa 6-7 bulan untuk betul-betul setkan inilah hala tuju ekonomi negara kita. Kalau kita dapat tarik pelabur, kita dapat kekalkan keadaan stabil dari segi politik, manfaatnya akan dirasai oleh rakyat nanti. Duit, bukan hanya duit ringgit kita akan kukuh, tapi duit yang ada dalam poket pun akan bertambah banyak. Ini bagi saya, kalau kita dapat address perkara ni, kalau kita dapat tangani masalah ni, cakaplah apa pun, orang akan percaya pada kita. Sebab apa yang berlaku, kalau kita tengok tahun 90-an, kan, waktu tu, zaman tu adalah zaman yang paling, kita kata golden era lah. Golden era, semua ramai orang kaya lah katakan, kan. Bukan kita nak ulang balik pada tu, tapi kalau kita faham sekarang ni, ke depan, ada dua sektor ekonomi yang paling penting. Pertama, sektor ekonomi digital. Tadi Datuk Lokman ada sebut, saya baru umumkan 5.2 bilion pelaburan baru yang masuk. Jadi in total separuh pertama tahun ini 28.4 bilion ringgit masuk ke dalam negara kita dalam sektor ekonomi digital. Maksudnya nanti kita kena ajar anak-anak muda especially bahawa kekayaan negara kita ni boleh mereka kecapi, boleh mereka nikmati, dan kita akan bantu mereka untuk menjadi lebih kaya, untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Dan itu salah satu sektor lah. Saya tak perlu sebut yang lain. Cuma kalau kita tak dapat nak selesaikan masalah ini, maka mereka mudah percaya apa sahaja yang dijaja oleh musuh politik kita.
Ya, alhamdulillah. Setakat ni pertama mungkin saya boleh ulas sikit dari segi turn out ya. Jumlah yang keluar mengundi, ramai yang jangkakan lebih rendah. Tapi kita tengok rata-rata memandangkan kita baru saja ramai saya rasa yang rasakan kita baru saja mengundi 7-8 bulan lepas. Jadi dia tanya kenapa kita nak undi sekali lagi. Jadi bagi saya ini menunjukkan isu proses pendemokrasian ni, memahamkan rakyat tentang proses demokrasi itu masih banyak yang perlu kita lakukan. Kedua, sekurang-kurangnya kita tengok berdasarkan dapatan awal ataupun result awal ya. Saya belum lagi bersedia untuk call apa keputusan, tapi nampak setakat ni kalau kita teliti sama ada dashboard yang ada di depan kita ataupun di website macam media Malaysia Kini, PRN Selangor ya, menunjukkan agak positif, terutama bagi 3 negeri yang pernah ditadbir ya oleh kerajaan perpaduan. Jadi insya-Allah ya saya berpandangan positif, tapi masih awal lagi. Baik, Wabi, saya nak tanya sikit lagi. Kalau kita tengok pemimpin utama Perikatan Nasional, mereka begitu yakin untuk memecut supaya mereka dapat 6-0 daripada cakap-cakap sebelum di kempen-kempen pilihan raya sebelum ni. Mereka kata mereka confident mereka akan dapat 6-0. Komen Wabi. Saya rasa 6-0 tu kita lihat keputusan kalau kita tengok pada katalah macam di Pulau Pinang, suka untuk ditembus. Setakat ni pun kita lihat keputusannya agak memberangsakan. Saya rasa mungkin dalam masa beberapa jam lagi bila banyak daripada laporan ataupun borang-borang 14 mula kita terima, gambaran tu akan jadi lagi jelas. Cuma bila pimpinan utama Perikatan Nasional menjaja naratif 6-0, saya lihat ia mungkin tak berpijak di bumi yang nyata. Jadi kalau akhirnya banyak daripada penganalisa menjangkakan keadaan status quo 3-3, bagi sekiranya itu berlaku status quo 3-3, ini akan menyebabkan tanggapan saya berlaku mungkin pergolakan dalam PN itu sendiri. Dan kita pun dah lihat sepanjang tempoh kempen apa yang berlaku di antara sama ada Bersatu dengan PAS, dengan Gerakan ya. Dan saya jangka selepas pada ni jika tidak berlaku 6-0 itu yang mereka jaja itu, kesannya akan lebih teruk dalam PN itu sendiri.